Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, hari ini kita dapat berjumpa dan kita berkongsi ilmu. Saya nak menceritakan memanah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam ataupun dalam sejarah manusia, orang yang pertama memanah adalah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ismail ni dia kesukaannya memburu binatang. Jadi dia memanah memburu binatang. Okey, dipendekkan cerita lah. Saya senang nak pendekkan cerita lah. Zaman telah sampai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab jahiliah ni suka memburu. Memburu binatang mereka tak dapat tidak guna panah. Antara yang pakar dalam memburu binatang ni pada zaman selepas Islam ataupun sebelum kebangkitan Nabi SAW ialah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah ni dia memburu binatang bukan binatang biasa-biasa dia. Dia memburu singa. Masya Allah, pergi kepada pasar memburu singa. Hebat tak hebat? Garang tak garang Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Okey. Selepas kebangkitan Islam, zaman tu pun busur memang adalah salah satu senjata utama dah. Selepas zaman kebangkitan Rasulullah SAW, diutuskan, dibangkitkan sebagai Nabi SAW. Jadi, memanah ni digunakan untuk mempertahankan Islam. Untuk para sahabat menggunakan memanah untuk mempertahankan Islam. Pertama yang dapat pertempuran untuk mempertahankan Islam. Orang yang pertama memanah dalam Islam ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bila mempertahankan Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ialah para sahabat yang antara sahabat yang paling pakar membuat busur panah. Paling pakar membuat panah dan paling pakar dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan mana doa dan Nabi SAW pernah mendoakannya supaya panahan tepat dan Allah SWT makbulkan doanya. Jadi, ketika saudara sekalian, kita lihat bagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu mempertahankan Nabi. Dia memukul Abu Jahal dengan menggunakan busur. Lepas dia baru balik daripada memburu singa, dan dia pukul Abu Jahal menggunakan busur sehingga dikatakan berdarah kepala Abu Jahal. Hamzah radhiyallahu anhu ketika itu mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita lihat dalam situasi peperangan pula. Bagaimanakah memanah ni di posisi para pemanah ni? Okey, dalam peperangan Badar, posisi para pemanah ialah di posisi hadapan. Ketika mana pasukan musuh menyerang, dan pasukan pemanah ada yang memanah duduk, ada yang memanah berdiri. Memanah ke arah musuh daripada jarak jauh. Ini kepentingan ialah dalam memanah dalam jarak jauh. Ketika mana pasukan musyrikin menyerang, tentera Islam ada yang memanah dalam keadaan duduk dan memanah dalam keadaan berdiri. Sebelum mula pertempuran, mereka memanah dulu ke arah musuh. Ia adalah strategi Nabi SAW menghadap posisi para pemanah di dalam peperangan Badar. Yang mana para pemanah dihadapankan. Apabila musuh sudah hampir, para pemanah ke belakang, baru para sahabat yang berada di belakang menggempur musuh. Ya, para pemanah ada yang diletakkan di bahagian bukit. Ada yang diletakkan di bahagian hadapan. Ada yang diletakkan di bahagian sungai. Ada yang kalau pemanah fast shooting ni, yang betul-betul hebat fast shooting, yang betul-betul yang pemanah tepat, selalunya berada di dalam medan pertempuran. Okey. Saya nak ceritakan sikit lah. Sebelum berlaku peperangan Uhud, ada dua orang budak ni menyeludup masuk dalam pasukan tentera muslimin.
Mereka bernama, umur mereka dalam 10 ataupun 11 tahun lah. Mereka bernama Samurah Ibn Jundub dan Rafiq Ibn Khudaij. Mereka ni nak berperang dan minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika memeriksa barisan-barisan kaum muslimin, dia ternampak dua orang budak ni dan Nabi SAW senyum dan manggil dua orang budak ni. Dan kata, ya Rasulullah, kami betul-betul nak berperang ni. 10 dan 11 tahun ketika itu. Kami minta izin kami nak berperang ni. Jangan dah bagi suruh kami balik. Bukan itu. Okay, lalu Rasulullah SAW suruh dua orang ni bergusti. Samurah Ibn Jundub dengan Rafiq Ibn Khudaij ni bergusti. Dan bergusti, dan kemudian Rafiq Ibn Khudaij telah dikalahkan oleh Samurah Ibn Jundub. Rafiq Ibn Khudaij berasa duka cita dan kemudian meminta pertolongan, meminta izin pada Nabi SAW sendiri. Ya Rasulullah, kami nak berperang juga. Aku ni mempunyai satu kelebihan. Aku boleh memanah tepat. Tengok. Pada zaman Nabi, anak-anak pun, budak-budak pun telah dilatih memanah. Dia boleh memanah tepat tu. Dah boleh memanah tepat. Masya Allah. Rafiq Ibn Khudaij. Dan akhir sekali, dua-dua pun sekali dipilih oleh Nabi SAW untuk menyertai medan pertempuran, medan jihad. Jadi tuan-tuan, ketika mana berlaku peperangan Uhud, strategi Nabi SAW meletakkan para pemanah di atas bukit. Dan sebagian para pemanah di bawah bukit. Di bawah, ataupun di medan, bersama pasukan lah. Yang pasukan para pemanah di atas bukit ni, mereka ni lebih kepada apa? Sniper. Sniper untuk berkawal daripada apa? Pasukan musuhnya untuk bergerak ke atas. Okay. Pasukan pemanah di bawah bukit yang bersama pasukan ni, mereka lebih kurang macam apa? Parachuting lah. Pemanah parachuting. Antara pemanah yang berada di bawah bukit ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain. Yang di atas bukit dia diketuai oleh Ibn Jubair. Abdullah Ibn Jubair. Bukan Abdullah Ibn Zubair. Abdullah Ibn Jubair. Abdullah Ibn Jubair ni sahabat yang daripada kaum Ansar. Dan sebabnya ketika mana tentera Islam telah menang pada round pertama, para pemanah turun dan tidak mengikuti arahan Nabi SAW. Dari situ Allah SWT telah menghantar. Kenapa? Dari situ Allah SWT telah menguji orang Islam dengan tentera kafir Quraisy. Ketika itu Khalid Al-Walid belum Islam lagi. Tentera berkuda Quraisy telah menyerang tentera Islam daripada belakang, membuat counter attack 200 orang pasukan berkuda. Mereka dan sebahagian pada 2 orang tu menaiki bukit membunuh 3 orang para pemanah yang masih ikut arahan Nabi SAW. Jam 47 telah turun ke bawah dan 3 orang masih berada di bukit, iaitu termasuk Amir, ketua pasukan pemanah ketika itu, Abdullah Ibn Jubair. Dan ketiga-tiga telah syahid. Dan asbab kealpaan para pemanah tentera Islam telah kalah di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan Khandaq pula, di mana ketika parit digali, para pemanah berada di barisan hadapan, di mana tugas mereka ialah memanah pasukan kaum musyrikin yang mana hendak menyeberang parit tu, mereka panah. Itu strategi Nabi SAW. Okay, ketika itu memang hendak yang berbagai posisi, pasukan pemanah di berbagai posisi. Kita lihat masa kemudian di dalam peperangan Fathu Makkah dan peperangan lain pun,
ada posisi daripada pasukan pemanah sendiri yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, dan telah berlaku ketika mana zaman Abu Bakar, peperangan Yamamah, peperangan Yarmouk, pasukan pemanah pun berada di medan pertempuran. Okey, saya nak cerita sikit dalam peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah diketuai sendiri oleh Amir ataupun sahabat yang betul-betul jitu dalam sukan pemanah sendiri, itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Okey, dalam peperangan Qadisiyah apa yang berlaku? Para pemanah ada yang diletakkan di bahagian bersama pasukan untuk berhadapan dengan tentera bergajah, dan ada diletakkan di atas di atas kubu Qadisiyah tu, di atas kubu sahabat diletakkan di situ. Yang mana ketika mana berlaku peperangan Qadisiyah, pasukan pemanah yang memainkan peranan penting ialah mereka menjatuhkan gajah-gajah. Yang mana mereka memanah ke arah mata-mata gajah dengan belalai gajah ataupun dekat gading ataupun belalai gajah, yang menyebabkan gajah jatuh, dan pasukan pasti ketika itu yang berada di atas gajah jatuh tumbang, dan asbab daripada itu Allah SWT datangkan kemenangan. Kita tengok dalam peperangan Qadisiyah. Itu juga dalam peperangan di medan lautan. Yang pertama, peperangan Zatus Sawari. Peperangan Zatus Sawari dalam medan pertempuran laut ni berlawan dengan tentera Rom pada zaman Osman radhiyallahu anhu. Masa itu tak ada meriam lagi. Jadi pasukan pemanah lah yang memulakan panahan terlebih dahulu. Lepas tu juga kita lihat macam mana dalam pembukaan selepas itu pasukan pemanah memainkan peranan penting ketika dan mana Islam telah tersebar pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah. Ketika zaman Bani Umayyah telah berlaku satu pertempuran di bumi Andalus, yang mana strategi Tariq bin Ziyad menempatkan pasukan pemanah ni berada di sungai-sungai menanti pasukan musuh. Berlaku pertempuran mula, tentera Islam berundur melarikan diri. Ketika mana pasukan musuh mengejar tentera Islam, pasukan pemanah Islam ketika itu bersedia untuk memanah ke arah musuh sehingga musuh banyak terkorban ketika itu. Yang mana tentera Islam ketika itu berjaya menyeberangi sungai. Pasukan pemanah tentera Islam telah daripada seberang sungai itu memanah ke arah musuh. Ketika itu tentera Spanyol banyak yang terkorban ketika itu. Itu adalah antara strategi memanah. Okey. Dalam rentetan peperangan ni, ketika berlakunya peperangan Ain Jalut, tentera Islam berlawan dengan tentera Tatar. Tentera Islam Mamluk berlawan dengan tentera Tatar. Tentera Tatar ni kita makruf bahawa mereka ni mahir ahli dalam panahan. Pasukan pemanah berkuda telah diletakkan di bahagian hadapan bersama dengan Qutus, bersama dengan kirinya Baibas dan bersama dengan seorang lagi panglima. Mereka menyerang ke arah Mamluk. Pasukan pemanah berkuda terlebih dahulu memanah ke arah pasukan Tatar ketika itu, dan kemudian mereka berundur. Ketika mereka berundur di dinding bukit, sebelum tentera Islam membuat counter attack terlebih dahulu, di dinding bukit telah ada pasukan pemanah Islam bersedia untuk memanah ke arah pasukan Tatar ketika itu. Dan kemudian mereka melakukan counter attack atau serangan balik yang menyebabkan tentera Tatar ketika itu mengalami kekalahan dan
hampir kesemua tentera ketika itu mati. Tak ada seorang pun dibenarkan, dibiarkan hidup ketika itu. Jadi ketika berlakunya peperangan, pembukaan kota Konstantinopel. Okey, saya pembukaan kota Konstantinopel, yang mana tentera Islam pasukan pemanah telah berlari ke hadapan terlebih dahulu, memanah ke atas pula, memanah ke arah benteng-benteng, ke arah yang orang yang tentera Rom Byzantine yang berkawal dengan benteng-benteng, yang berkawal di benteng-benteng. Pasukan pemanah digerakkan ke hadapan terlebih dahulu. Saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitu juga telah digunakan oleh Muhammad Qasim ketika berhadapan dengan ketika nak memasuki pertahanan orang Hindu, nak berperang dengan orang Hindu dalam peperangan Jaibal, dan dalam pembukaan kota Sind, pembukaan di benua India. Muhammad bin Qasim juga menggunakan taktik yang digunakan sama oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berhadapan dengan tentera bergajah. Pasukan pemanah berkuda Muslim memanah ke arah mata dengan belalai gajah. Okey, tuan-tuan. Kita lihat sini, pelbagai posisi-posisi memanah telah digunakan dalam peperangan dan sejarah-sejarah Islam. Dan peperangan yang melibatkan umat Islam. Dan bagaimana kita tahu bahawa dalam tentera Osmani adalah yang tentera yang terkuat ialah Janissary. Janissary juga, mereka juga satu pasukan elit yang betul-betul mahir dalam sukan memanah. Okey, kita lihat rentetan dalam memanah ni. Memanah ni, susu galunya dimulakan Nabi Allah Ismail. Okey, seterusnya perjalanan memanah sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan Nabi SAW, pasukan pemanah ni telah ditempatkan ke dalam posisi yang berbeza dalam mengikut sesuatu dan mengikut keadaan dalam peperangan tersebut. Dan kemudian telah berkembang zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dan kemudian zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan kemudian kerajaan Zangki, kerajaan Ayubi, dan kemudian kerajaan yang lain, kerajaan Mamluk, dan akhir sekali sampai kepada Utsmani. Susu galuh di manah ni tak putus. Dalam teknik manah pun tidak ada yang saya baca dalam buku Salahuddin Al-Ayyubi, tidak ada mengatakan bahawa menggunakan three finger ni menunjukkan simbol Kristian. Tak ada pun. Sebab memanah ni dia adalah fleksibel. Dia boleh menggunakan three finger, boleh menggunakan thumb. Kalau dia tadi ni diputus, kita boleh three finger. Dalam sejarah Islam Nabi SAW pun tidak menentukan macam mana kaedah memanah yang sepatutnya, tapi mengikut keselesaan memanah. Keselesaan memanah sendiri. Ya, ada saya guna three finger, ada yang saya guna thumb, ada yang saya guna recurve, ada yang saya guna compound, ada yang saya guna ball traditional, ball traditional. Benda ni fleksibel. Dikatakan dalam manah tu ada kekuatan. Dalam kalau sekiranya hadis Nabi SAW tentang manah, sebenarnya dia merujuk kepada bukan setakat memanah tradisional saja, bukan setakat kompas saja, atau menembak pun. Tetapi dia kembali kepada asal juga, iaitu memanah yang ni, memanah betul. Mana tradisional ke compound ke apa, dia kembali kepada asal juga. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
begitulah tentang sedikit sejarah panahan di dalam sejarah umat Islam, yang mana sejarah panahan ni adalah sejarah yang membentuk jati diri umat Islam. Sukan memanah ni bukan semata-mata untuk berperangan, tetapi sukan memanah ni untuk membentuk jati diri kita sebagai seorang bangsa Muslim yang kuat. Tak dapat tidak, kita kena mengamalkan memanah ni dalam kehidupan kita. InsyaAllah, setakat itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.